Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati sekalian. Baru-baru ini kita mendengar artikel berkaitan dengan nama Tun Mahathir yang disebut boleh menjadi Perdana Menteri kali ketiga dan perkara itu tidak mustahil menurut veteran UMNO Sabah. Dalam satu ulasan dari Syahbudin.com ataupun Syahbudin Husin pada 19 September 2023, hampir mustahil Tun Mahathir boleh jadi Perdana Menteri kali ketiga. Veteran UMNO Sabah, Saleh Tun Said Keruak membayangkan Tun Mahathir Mohamad boleh kembali sekali lagi sebagai Perdana Menteri jika tindakan politiknya tidak diperhati serta diawasi. Berikutan keputusan 4 Negeri Tadbiran PAS melantik bekas PM 2 kali itu. Sebagai penasihat tidak rasmi, mereka, Saleh seterusnya melihat Tun Mahathir sekarang ini adalah Ketua de facto Blok Pembangkang Perikatan Nasional. Dalam arena politik, cita-cita, tiada had dan umur pula bukan menjadi penghalang. Oleh itu jangan memandang rendah kehendak orang tua, katanya lagi. Secara mudah difahami, Saleh dalam hal ini sebenarnya ingin memberi peringatan kepada Anwar Ibrahim, PH dan UMNO agar sentiasa berjaga-jaga. Persoalan asas ialah, bolehkah Tun Mahathir jadi Perdana Menteri sekali lagi? Walaupun tiada perkara yang mustahil di dunia ini, tetapi daripada segi kemunasabahan dan hukum akal, terlalu sukar untuk Tun Mahathir mampu kembali ke puncak kuasa. Pertama, beliau ketika ini bukanlah ahli parlimen dan ini setidak-tidaknya sehingga PRU16 akan datang yang dijangka diadakan pada tahun 2027. Sudah tertutup jalan buatnya untuk menjadi Perdana Menteri. Memberi jawatan penasihat tidak rasmi kepada 4 negeri itu hanyalah untuk PAS memanfaatkan pengalaman dan pengaruh beliau. Di samping Tun Mahathir sendiri melihat ia sebagai platform agar suaranya selepas ini lebih didengari. Menjadi penasihat tidak rasmi seumpama Perdana Menteri tidak rasmi juga bagi 4 negeri berkenaan. Yang mungkin berlaku dengan kedudukan tersebut ialah pengikut dan penyokong Tun Mahathir barangkali lebih dulu terbuka peluang untuk berniaga atau mengemukakan apa-apa proposal kepada 4 negeri sebagai peluang mencari rezeki. Kedua, selagi ada Mahyadin selaku pengurus CPN dan Hamzah Zainuddin sebagai ketua pembangkang yang merupakan 2 tokoh utama gabungan blok pembangkang, ruang untuk Tun Mahathir menguasai PN boleh dikata sentiasa tertutup. Ini kerana Mahyadin dan Hamzah juga teringin mahu jadi Perdana Menteri. Seorang untuk kali kedua dan seorang lagi kali pertama. Malah Hamzah sejak kebelakangan ini sudah ramai yang memanggilnya PM11. Artinya sebelum PRU16 akan datang, kalaupun kiranya PAS sedia menjadikan Tun sebagai MP semula dengan meminta mana-mana MP sedia ada meletakkan jawatan, laluan mendaki kerusi Perdana Menteri, tidak mudah buat bekas pengerusi pejuang itu, kerana Mahyadin dan Hamzah mustahil akan memberi sokongan. Jangan lupa, di sebalik PN mempunyai 74 kerusi parlimen, 31 daripadanya adalah milik Bersatu dan hanya selebihnya menjadi milik PAS. Silap-silap dengan kegairahan yang keterlaluan untuk menonjolkan semula Tun Mahathir itu hanya akan menyebabkan PN sendiri berpecah. Ketiga, perubahan kerajaan sudah jadi mustahil berlaku sebelum PRU16 berikutan ikrar dan komitmen GPS di Sarawak untuk terus menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri sehingga habis penggal. Tak usah sembanglah, tanpa sokongan GPS yang mempunyai 23 ahli parlimen, cita-cita menukar kerajaan oleh blok pembangkang hanya sekadar santapan, bol-bol kosong di kedai kopi saja tarafnya. Tambah kukuh kedudukan kerajaan kerana ia terus disokong mantap oleh UMNO yang dipimpin Zahid Hamidi.
Keempat dan terakhir, detik paling dekat untuk melihat kemungkinan berlaku pertukaran kerajaan, khusus kerana komitmen sokongan GPS, ialah pada PRU16 akan datang. Tun Mahathir sekarang berusia 98 tahun dan 4 tahun lagi, usianya ialah 102 tahun. Memang tidak mustahil Tun Mahathir masih ada pada tahun 2027 itu. Tetapi dalam usia sebegitu, sudah tentu beliau tidak mampu lagi untuk memikul tanggungjawab yang lebih berat. Jangankan sebagai PM, tugas sebagai ahli parlimen pun mungkin tidak berupaya lagi dipikulnya. Kalau diletakkan juga bertanding, besar kemungkinan pengundi sendiri secara berjemaah lebih dulu menolaknya. Mengulangi kekalahan di Langkawi sebelum ini kerana rakyat secara umumnya tentu mahukan wakil rakyat yang boleh berkhidmat, bukan yang memiliki ciri-ciri tenat. Dengan 4 sandaran di atas, mungkin dianggap terlalu takbur atau cuba mendahului takdir jika menghukum mustahil. Tetapi dengan akal yang ada, tidak salah untuk mengatakan hampir mustahil bagi Tun Mahathir boleh jadi Perdana Menteri. Sekali lagi. Lagipun asyik dia dan dia saja. Malaysia ni nak jadi apa? Syahabuddin Husin, 19 September 2023. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati sekalian. Sebelum ini kita mendengar pertuduhan yang diterima oleh Presiden Bersatu ataupun pengerusi Perikatan Nasional yang juga bekas Perdana Menteri. Dan baru-baru ini, yang terkini, Muhyiddin Yassin, pengerusi Perikatan Nasional. Muhyiddin kemuka permohonan batal 3 kes pengubahan wang haram. Satu artikel dari Malaysia Kini. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin akan memfailkan permohonan untuk membatalkan 3 pertuduhan pengubahan wang haram ke atas dirinya. Peguam bela pengerusi PN, Hisham Teh Poh Tek, memaklumkan demikian kepada Mahkamah Session Kuala Lumpur. Sebelum ini pada 15 Ogos, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Muhyiddin untuk membatalkan 4 pertuduhan salah guna kuasa terhadapnya yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Bagaimanapun, pihak pendakwaan telah mengemukakan rayuan kepada Mahkamah Rayuan untuk membatalkan pembebasan itu. Hisham memaklumkan Hakim Mahkamah Session Azura Alwi mengenai hasrat pasukan pembelaan untuk membatalkan 3 pertuduhan pengubahan wang haram itu. Mengenai 3 pertuduhan pengubahan wang haram, kami akan memohon untuk mengetepikan 3 pertuduhan di bawah AMLA, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, kata peguam itu, sambil menambah bahawa permohonan tersebut adalah mengikut kanun prosedur jenayah. Hisham memaklumkan mahkamah rendah itu bahawa mereka juga akan memfailkan permohonan untuk mengubah syarat jaminan Muhyiddin bagi pemulangan pasportnya. Azura kemudian menetapkan 29 November untuk sebutan lanjut kes itu. Muhyiddin yang berdepan 4 pertuduhan salah guna kuasa yang dirangka di bawah Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009, dia didakwa menggunakan kedudukan sebagai Perdana Menteri ketika itu dan Presiden Bersatu untuk dorongan RM232.5 juta daripada 3 syarikat dan seorang individu antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. 3 syarikat itu adalah Bukhari Equity Sendirian Berhad, Nepturis Sendirian Berhad, dan Mamfor Sendirian Berhad. Manakala individu terbabit ialah Azman Yusof. 3 pertuduhan pengubahan wang haram pula dibentangkan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan B, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001, dibaca bersama Seksyen 87 dalam kurungan 1 akta yang sama. Adakah di sini setelah Muhyiddin kemuka permohonan batal 3 kes pengubahan wang haram, beliau akan dibebaskan? Itu persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua, sekiranya permohonan ini gagal, adakah beliau berisiko untuk
dikenakan tindakan undang-undang sekiranya didapati bersalah dan akan ditangkap. Semua itu menjadi persoalan. Contoh dan beban, satu artikel dari Malaysia kini, Muhyiddin kemuka permohonan batal 3 kes pengubahan uang haram. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.